السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pertama dan selama-lamanya kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izinnya kita dapat pada malam ini menyambung semula pengajian kita. Mudah-mudahan hadis-hadis yang kita baca ini memberikan manfaat kepada diri kita, ahli keluarga kita, dan seterusnya menjadi sebahagian daripada timbangan amal salih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Imran bin Husain radhiyallahu an qala kunna fi safarin ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam وإنا أصرينا حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة لا وقعة أحلى عند المسافر منها. Kata Imran bin Husain yang menjadi rawi ataupun sahabat yang menceritakan hadis ini, adalah kami bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan, fi safarin, satu permusafiran. Tuan-tuan, para ulama berbeza pandangan tentang menentukan qadar musafir. Sebab itu kita tengok apabila para ulama berbincang tentang kadar jarak, seseorang itu dikatakan musafir, yang membolehkan dia untuk mengqasarkan salat, berlaku beberapa pendapat. Ini kita kena tahu dan kena ingatlah sebagai orang yang mengaji ni. Pertama, sekurang-kurangnya ada 3 pendapat berkaitan dengan masafah ataupun jarak qasar. Satu orang tu dikatakan sebagai musafir yang diberikan rukhsah, kelonggaran untuk dia jamak, dia qasar, dan dia boleh berbuka puasa. Sekurang-kurangnya ada 3 pendapat. Pandangan yang pertama disebut sebagai 2 marhalah. 2 marhalah ataupun lebih kurang 90 km. Itu pandangan yang pertama. Sesuatu perjalanan itu diberikan rukhsah, kelonggaran untuk dia menjamak, mengqasar dan membuka puasa adalah apabila lebih daripada 2 marhalah. Lebih daripada 90, takriban, lebih kurang 90 km. Perjalanan yang jauh sekadar itu maka dibenarkan. Itu pandangan yang pertama. Ada pandangan kedua yang menyebut bahawa jarak qasar salat ataupun jarak yang dikatakan musafir itu perjalanan 3 hari 3 malam menggunakan unta ataupun naik unta. 3 hari 3 malam.
Maksudnya perjalanan yang di bawah 3 hari 3 malam itu tak dikira sebagai musafir. Manakala pandangan yang ketiga yang disebut oleh sebahagian ulama, mereka menyatakan pandangan tentang jarak ataupun jauhnya seseorang itu dikatakan musafir balik kepada apa dia tuan-tuan? Dia tak letak 90 km, dia tak letak 3 hari 3 malam, nak menentukan sama ada perjalanan itu layak tak layak dikatakan sebagai safar adalah balik kepada uruf. Balik kepada uruf, iaitu balik kepada adat setempat. Jadi sebab itu kalau mengikut pandangan ini jangan pelik. Jika ada sebahagian daripada kita dia pergi jitra, dia dah boleh qasar. Saya ingat kalau duduk Kangak pergi Padang Besar pun munasabah nak qasar. Saya qasar. Pergi Padang Besar qasar. Jauh. Jauh kan? Jauh ke tak? Jauh ke tak Kangak Padang Besar? Jitra pun jauh. Langkawi jauh. Aluk Star jauh. Gurun jauh. Semua tempat yang saya sebut tadi capai 90. Tak sampai. Maka sebab itu Al-Quran tidak menyebut tentang had. Wa idza darabtum fil ard, apabila kamu melakukan perjalanan, fala junaha alaihi an taqsuru minas salah. Tidaklah menjadi satu kesalahan untuk kamu mengqasarkan salat. Jadi saya sebut ini sebagai apa? Maklumat bahawa di sana ada perbezaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan jarak seseorang itu dikatakan musafir. Dapat tak? Itu belum kita kira bab bilangan hari lagi. Bilangan hari pun sekurang-kurangnya ada 2 pendapat. Kan? Sekurang-kurangnya ada 2 pendapat berkaitan dengan bilangan hari. Satu, 3 hari 3 malam. Seseorang yang tuan-tuan, contoh umpamanya, tuan-tuan nak pergi ni, hari ni dia pergi penyatuan ummah. Apa hari? Penyatuan ummah apa hari? Ummah apa ni tak tahu orang nak bersatu ni. Apa ni semua DAP ni. Penyatuan ummah berapa hari penyatuan ummah? 2 hari. Kalau 2 hari, boleh tak dia jamak qasar? 2 hari. 2 hari boleh lah. Kita tanya, Tok nak pergi berapa hari Kuala Lumpur tu? Tak tahulah mereka beli tiket bila nak balik. Dia kata hari Isnin pergi, hari Jumaat nak hantar balik mai, hari Sabtu dia bercuti. Berapa hari? Lebih kurang 5 hari. Artinya, lebih daripada 3 hari tak boleh lah. Tak boleh langsung. Melainkan hari dia pergi dengan hari dia balik. Di sisi mazhab Al-Imam Syafi'i, siapa yang pergi ke suatu tempat lebih daripada 3 hari dia nak duduk di situ, dia dianggap bukan musafir. Dia bukan musafir. Artinya kalau dia pergi 4 hari, dia tak boleh qasar langsung. Dia tak boleh jamak langsung. Pasal apa? Pasal lebih daripada 3 hari. Bukan hari pertama buat, hari kedua buat, hari ketiga buat, hari keempat tak boleh dah. Daripada hari pertama tu tak boleh. Pasal apa? Pasal dia duduk lebih daripada 3 hari. Okey, itu kita cerita bab musafir lah. Jadi dia ni pergi musafir. Musafir ni ada kelebihan tak? Musafir ni sangat banyak kelebihan. Antaranya Nabi SAW sebut thalathun da'awat mustajabat la syakka fihinna. Ada 3 doa yang Allah Subhanahu wa taala tidak tolak. Mustajab. Da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi, orang yang dianiaya. Da'watul walid ala waladih, doa seorang ibu ataupun ayah
ke atas anaknya. Dan yang ketiga, da'watul musafir, doa orang yang dalam perjalanan. Dan musafir ni termasuk daripada kalangan asnaf. Musafir ni asnaf, iaitu ibnu sabil. Mereka yang pergi di satu tempat, kemudian terputus bekalan, hilang bekalan, mereka boleh terima zakat. Umpamanya siapa-siapa mari, beg dia kena curi ke, hilang ke, dia tak ada tempat nak minta bantuan, dia mari jumpa kita boleh bagi zakat pada dia, pasal dia ibnu sabil, dia musafir yang terputus bekalan. Okey. Tapi jangan pakai pandangan Syiah pula. Syiah ni kita semua ni musafir. Kita pasal tu Syiah ni dia jamak ikut dan, dia semayang ikut dan. Sebab kita ni musafir, musafir dunia menuju akhirat. Kan? Kalau ikut dia, kita ni semua musafir. Dan musafir ni kena ingat, dia juga salah satu daripada azab. Dalam hadis Muslim, Nabi kata as-safar qita'atun minal azab. Ini orang yang nak pergi musafir, orang yang nak keluar bermusafir ni, dia kena ingat warning Nabi ni. Dia kena ingat pesanan Nabi ni. Nabi kata as-safar qita'atun minal azab. Sesungguhnya musafir ini sepotong daripada azab. Kenapa Nabi kata dia sepotong daripada azab? Dia menahan kamu dari makan, dia menghalang kamu dari tidur, dia meletihkan kamu. Maka sebab itu orang yang musafir, dia kena banyak bersabar. Dia kena banyak bersabar dan dia kena banyak berdoa. Ini pesanan bagi orang yang musafir. Kalau tidak, dia nanti mebai sepanjang jalan. Okey, kata Imran, mereka bermusafir bersama dengan Nabi. Dan musafir ini berlaku pada waktu malam. Ini juga salah satu daripada style, sunnah Nabi. Kalau kita baca hadis-hadis Nabi SAW cenderung bermusafir pada waktu malam. Sebab apa? Kerana dalam salah satu hadis dikatakan, Nabi sebut bumi itu dilipat bagi kita pada waktu malam. Bumi ini dilipat untuk kita pada waktu malam. Ulama hadis apabila mereka bincang apa maksud bumi dilipat, Nabi kata perjalanan malam itu Allah melipat bumi itu untuk kamu. Perjalanan malam ni akan cepat dirasai berbanding dengan perjalanan pada waktu siang. Sebab tu bila kita bertolak malam, kita rasa macam cepat. Kita rasa macam perjalanan tu singkat, pendek. Tapi jaraknya sama. Kerana dilipat oleh Allah, dalam arti kata perjalanan malam ni dipermudahkan urusan dia. Ini salah satu daripada sunnah bertolak malam. Bertolak malam. Dia bagi orang yang mampulah. Ini siang pun lena dah, tambah ke malam. Bawa kereta siang pun dia lena, tambah nak bawa malam. Tak bawa pun dia lena. Okey. Jadi depa pergilah bertolak di waktu malam. Waqa'na waqa'atan la waq'ah ahla 'indal musafir minha. Bila mereka bertolak di sebelah malam ni, mereka rasa mengantuk yang amat sangat. Mereka rasa letih, mereka pun berhenti berehat sekejap. Mereka yang nak dijadikan cerita, semua dalam rombongan tu tertidur. Dan dia kata fama aiqadhana illa harrus syams. Dan tidaklah kami ini bangun atau terjaga illa harrus syams, melainkan disebabkan oleh panas matahari. Maksud depa tidur tu mungkin dekat nak subuh, depa terlap, depa duk berasa sak, tiba-tiba kena matahari. Cerah dah. Siang dah. Har kena apa?
apa dia ni, panas matahari itu menyebabkan mereka bangun. Wa kana awwala man istayqadha fulanan thumma fulanan thumma fulanan yusammihim Abu Raja thumma Umar. Kemudian bangkitlah satu orang, bangkitlah orang kedua, bangkitlah orang ketiga, orang panggil dia Abu Raja. Nama dia Imran bin Milhan. Imran bin Milhan, dia orang yang ketiga. Depa ni bangkit, depa tak gerak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang lain bangkit, seorang bangkit, dua orang bangkit, depa tak gerak Nabi. Pasal apa depa tak gerak Nabi? Dah cerah dah. Pasal apa? Pasal depa bimbang Nabi sedang menerima wahyu. Pasal wahyu dia boleh mari dalam bentuk apa? Wahyu. Dia mari dalam bentuk mimpi ketika Nabi sedang tidur. Tapi kalau lelaki kita, wahyu apa? Sakai kayu ni. Puluh tak ketahuan bangkit lagi. Dia kata, hang jangan duk gerak aku esok. Boleh jadi wahyu turun. Abu Ya punya geng lah ni. Mereka tak gerak Nabi. Mereka kata, dah cerah dah ni. Pasal apa Nabi tak bangkit? Pasal apa Nabi SAW tak jaga ni? Mereka tak berani nak gerak. Macam mana Nabi silap dalam semayang pun, mereka tak berani tegur. Sebab Nabi ni zaman penurunan wahyu. Artinya wahyu pada bila-bila masa boleh turun, boleh ubah, boleh tukar. Sebab itu zaman Nabi berbeza dengan zaman kita. Zaman masih berlaku pensyariatan hukum. Petang boleh hukum macam ni, malam boleh hukum macam lain. Itu perkara yang biasalah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata dia orang yang keempat bangkit ni, dia bangkit habis dengan nabi-nabi sekali. Iaitu tidak lain tidak bukan thumma Umar bin Khattab ar-Rabi'. Bangkitlah Sayyidina Umar al-Khattab, orang yang keempat. Wa kana an-nabi idza nama lam yuqad hatta yakuna huwa yastayqad lianna la nadri ma yahduth lahu fi nawmih falamma istayqadha Umaru, apabila bangkitnya Umar, wa ra'a ma asaba an-nas wa kana rajulan jalidan fakabbar, dia bangkit terus dia takbir dengan wa rafa'a saut bit takbir, dia terus laungkan takbir dengan kuat, Allahu Akbar. Umar bangkit, madza la yukabbir wa yarfa' sautah bit takbir hatta istayqadha bi sautih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan suara dia yang kuat tadi ni, dengan takbir dia yang kuat tadi ni, terjagalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila falamma istayqadha syakau ilaihi alladhi asabahum. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga, pernah tak berlaku kepada kita? Kita ni tak tunggu musafir, tak musafir pun jadi lagu ni telajak. Kadang-kadang kita musafir, kita letih, kita tak larat, kita tidur, terjaga subuh sayuk, terjaga tengok-tengok dah cerah, tengok-tengok dekat 5 minit lagi lohor, amboi sakan, letih kita. Artinya kita ditimpa apa? Ditimpa keletihan yang amat sangat. Oleh kerana perjalanan tu, mereka marilah mengadu pada Nabi ni, apa cerita ni, tak semayang lagi, dah cerah, terlena ni, ingat nak terlap saja, tak tahu boleh terlena dan sebagainya. Qala la dhair aw la yudhir irtahilu fartahala thumma ghaira ba'id thumma nazala. Nabi kata tak apa, don't worry, jangan susah hati, tak ada masalah. Bukan kita sengaja. Yang ni beyond control, luar kawalan, bukan kehendak kita. Kita nak terlelap Ustaz, Tuhan bagi kita lena.
Tuhan bagi kita rehat. Jadi tuan-tuan, sikit kita nak sebut berkaitan dengan hal ni. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur, baginda terlepas sembahyang subuh pada waktunya. Sebab apa? Sebab kita kata tadi ni, tidaklah kami bangun melainkan oleh panas matahari. Maksudnya bila terbit matahari, siang, dah habis waktu subuh. Depa mangkit, Nabi tak mangkit lagi. Artinya apa? Ini merupakan salah satu daripada bukti Nabi ini adalah manusia biasa. Yang kadang-kadang dia lupa, kadang-kadang dia tersilap, dia tersalah, terlanjur, terlajak kerana sifat basyariah, kemanusiaan tu. Penting tak Nabi ni manusia? Yalah. Sebab kalau dia tak pernah terlajak, kita yang duk idak terlajak ni kalut. Dia tabang kita terlajak ni macam mana? Nanti aku nak tengok ada tak hadis Nabi terlajak. Tak ada. Lepas tu nak tiru siapa? Nak ambil siapa sebagai contoh? Bila dalam keadaan kita terlena, kita nak buat lagu mana? Maka Nabi tunjuk contoh. Manusia tak lari daripada kelemahan. Tapi itu pun berapa kali yang terlajak ni? Saat ni duk jadi sunnah pula. Dia tu sunnah kita semayang subuh ni keluar matahari. Adalah hadis malam ni. Hadis Bukhari pula tu. Hadis ni sekali, dua kali kita baca, ada dalam riwayat ni, ada dalam riwayat Muslim sekali. Nabi ni tiap-tiap hari on time, sekali-sekala saja out time. Kita ni out time tu selalu, on time tu sekali-sekala. Yang ni yang berbeza. Jadi itu yang pertama. Maksudnya, orang yang apabila dia tertidur, dia dimaafkan oleh Allah. Dimaafkan oleh Allah ni dalam erti kata tidaklah dilepaskan. Janganlah kita tidur-tidur mangkit-mangkit. Abang, kita tak semayang lagi ni. Tak apa, tak apa. Kita bukan sengaja. Allah yang bagi lena. Dimaafkan. Lepas tu, siap kita pergi kena serabai. Oi! Kita tak semayang. Tak apa, ustaz kata dimaafkan. Dimaafkan tu artinya hang tak berdosa lah. Tapi semayang tetap kena ganti. Ini dia mandi, pakai baju, dia pergi bersarapan. Dia tak ganti. Dia tak, aku bagi tadi mangkit, tak ada mayang subuh. Betul hang qada tak? Qada apa tu hang bukan kira dosa. Tak kira dosa satu bab. Ganti bab lain. Jadi orang, tuan-tuan kena faham, apabila kita melakukan sesuatu dalam keadaan tak sengaja, luar daripada kawalan, dimaafkan. Kan? Pasal itu Nabi kata, man nama au nasiya, siapa-siapa yang tidur atau terlupa, dia tak semayang, maka sebagai tebusannya hendaklah dia mengganti semayangnya apabila dia bangkit dan apabila dia sedar. Sebagai kafarah, tebusan. Dia hendaklah semayang bila-bila? Bila mana dia sedar. Cuma ulama berbincang sedikit. Adakah yang dia semayang tu dikatakan qadha ataupun dikatakan sebagai ada tunai? Kita nak kata dia ganti sebab keluar daripada waktu. Tapi sebenarnya dia bukan terkeluar daripada waktu. Tapi waktu dia jaga, itulah waktu dia. Dapat tak? Maksudnya, orang yang bila masuk waktu subuh, dia terlena. Artinya, masa tu dia tidak dikenakan taklif. Bukan waktu dia lah pasal dia tak sedar. Bila dia sedar, dia jaga, itulah sebenarnya waktu bagi dia.
Sebab itu sebahagian ulama kata orang yang tertidur bila dia terjaga, tu pun kena tengok. Hang lena pukul berapa? Pukul 3:30. Aku tengok bola main PUBG game ni, aku ralik-ralik 3:30 lena. 3:30 lena hang jaga, pukul 8:30. Lega aku boleh lena. Orang macam ni tuan-tuan, para ulama ada sedikit bincang berat sikit lah. Pasal dia tidur tu pada adatnya macam tak mau mangkit. Faham tak? Dapat tak? Saat ni dia duk guna buah telena tak apa, buah telena tak apa, duk tenyeh hadis ni pukul 9 tiap-tiap hari. Tak boleh ke? Jadi orang yang bila dia terlupa, dia terlena, nombor satu dia kena ingat dia tak berdosa. Dia tak berdosa. Pasal benda tu bukan dengan kawalan dan dengan kehendak dia. Yang kedua, hendaklah dia terus ganti on the spot. Lala tu juga dia ganti bagi orang yang meninggalkan salat dalam keadaan tak sengaja. Dia kata, ustaz, jaga-jaga ni waktu haram sembahyang. Macam mana nak sembahyang juga? Sembahyang. Sebab larangan salat itu hanya pada sembahyang yang tidak bersebab. Bagi orang yang bila dia bangun, waktu haram ke, waktu halal ke, dia salat. Dia tahu saya mangkit-mangkit tengok waktu haram. Dah matahari baru duk naik, tak betul-betul naik lagi. Lepas tu, saya pun keluar percaya di channel, makan dulu jurih pokok gamak dah naik. Ini baru dah semayang. Ni tak boleh lah. Terus. Nabi kata, terus. Dia salat. Nampak? Di sini juga menunjukkan para ulama berbincang tentang keadaan orang yang meninggalkan salat dalam keadaan dia tak sengaja. Orang yang tak sengaja, sepakat di kalangan fuqaha, dia kena ganti sembahyang. Okey, siapa yang tinggal sembahyang terlena, terlupa, pengsan, apa dia ni dan sebagainya, maka dia wajib ganti. Dia wajib qada. Yang ni tak ada khilaf. Cuma ulama berbeza pendapat tentang orang yang tinggal sembahyang dalam keadaan dia sengaja. Tidur sengaja ke tak? Tidur sengaja ke tak? Tidur tak sengaja, artinya kena ganti. Tapi kalau dia tak tidur, dia tak sembahyang, dia ni macam mana? Ada dua pendapat. Satu, tak ada ganti untuk dia. Kerana dia dengan sengaja masuk waktu tu, dia tak sembahyang. Maka tak ada maaf bagimu. Orang macam ni, dia wajib bertaubat. Dan lepas daripada tu, dia jaga betul sembahyang dia. Dan dia perbanyakkan sembahyang sunat. Manakala pandangan kedua yang merupakan pandangan majoriti ulama, dia kena ganti juga. Sebab apa? Kerana dia kata kalau orang yang ada uzur, ada alasan pun kena ganti. Orang yang tak ada alasan ni lebih-lebih lagi lah kena ganti. Orang yang terlena, kalau kita nak maafkan, kita nak lepas buang, patutnya orang yang ada excuse ni, ada alasan ni. Tapi orang ada alasan pun kena ganti. Tiba-tiba orang yang tak ada alasan ni kita lepas macam tu, dia lagi kena ganti. Maka pandangan yang kedua, orang yang meninggalkan salat masa dia muda, masa dia mampu, dia tak sembahyang, bila dia bertaubat, dia wajib ganti. Banyak mana dia ganti? Sekadar yang dia mampu. Dia wajib bertaubat, lepas tu dia ganti. Banyak ustaz weh kalau nak ganti, padan tak dan pi makan kenduri kalau duk kira ganti ni. Tu dia, sakan hang tinggal. Memang dia kata tinggal, dia kata saya. Banyak mana tinggal? Dia kata lebih kurang macam ni lah, sehari dua ni baru duduk main mengaji, baca sehari dua ni je yang semayang pun. Tu dia kita nak kira. Tersandak. Sebelum sehari dua ni, baca tak mayang lah. Pasal apa? Pasal kadang buat, kadang tak. Banyak buat ke banyak tak? Banyak tak daripada buat. Jadi orang macam ni, dia gantilah. Pada bila-bila masa dia teringat nak ganti, dia ganti. Dia ganti lohok, dia niat ganti, dia semayang ada peluang. Dan taklah disebut dalam mazhab kita pun, hendaklah dia betul-betul perhabis dak
sekadar yang dia mampu, lepas tu dia mati. Kita tanya mati bila laki ni, haji ni? Mati tengah ganti sembahyang. Dan dah habis. Baru nak mula tak, oi 2 hari. Cuti hari Malaysia ni baru nak ganti. Mati pula. Hari tu dah cuti Muharram, cuti Agung dan dah ganti 2 hari Senin ni nak ganti. Hari Malaysia, mati hari Malaysia. Jadi senang kita nak ingat hari dia mati tu hari Malaysia. Jadi Allah Ta'ala ampunlah. Yang pentingnya dia dah ada usaha dan dia dah ada langkah untuk dia bertaubat. Tuan-tuan baca ada hadis 100 orang tu. Yang dia nak bertaubat, dia dah mula langkah walaupun dia tak sempat bertaubat, on the way dia nak pergi bertaubat, dia mati. Allah ampun dia. Yang pentingnya usaha dan langkah untuk bertaubat tu. Jadi jangan susah hatilah. Kalau dulu-dulu ada semayang tak cukup, semayang lentang pukang lebih kurang, mai sekarang ni kita jaga bergelok, kita semayang bagi kemah, lepas tu ada masa kita ganti. Itu lebih selamat keluar daripada khilaf. Dia kata saya tak mau ganti, saya nak tobat, nak pedor, nak pisah hak la ni saja pun tak ada masalah. Kan? Jangan la duk pedor-pedor pun tenggelam timbul juga. Kan? Okey. Boleh kita sambung? Ada masa lagi? Ada masa lagi. Thumma nazala fada'a biwudu. Fada'a biwudu. Kita selalu baca wudu. Dia ada beza lah. Wudu perbuatan. Perbuatan ambil ayat semayang. Wudu ayat semayang tu. Okey, faham? Kalau dia baca wudu dhammah depan, artinya perbuatan. Kita ambil ayat semayang, basuh tangan, basuh kaki. Perbuatan tu dia panggil wudu. Ayat yang guna nak ambil tu dia panggil wudu. Dia macam sahur. Sahur makanan sok tu, pajeri tu. Tak gulai tu. Kalau perbuatan mangkit sok, suhur. Sebutan yang betul perbuatan bangkit makan sok tu, bangkit makan sok tu dia panggil suhur. Makanan hok kita makan waktu sok tu, yang tu dia panggil sahur. Tapi tak apalah. Pasal sahur pun tidak, suhur pun tidak. Sok tu. Kan. Mai belah kita utara ni menyorok. Apa bahasa? Ikutlah kan. Kalau melampau sikit dia panggil menteka kan. Okey. Jadi da'a bi wudu. Nabi panggil bokmai ayat semayang. Fatawadda'a, dia pun ambillah wudu. Wa nudiya bis salah fa salla bin nas, dia pun suruhlah azan, dia pun sembahyang. Walaupun dah keluar waktu azan, tetap azan. Falamma infatala min salatihi idza huwa birajulin mu'tadhil lam yusalli ma'al qaum. Kemudian Nabi perasan tau, ada satu laki-laki mu'tazil, duk jauh. I'tadal artinya i'tidal, dia duk jauh sikit. Pasal tu ada Mu'tazilah ni, dia terkeluar, dia terpelantin sikit. Dia tak sembahyang. Yang peliknya dia laki-laki. Kalau perempuan tak apalah. Kita pergi mana-mana, kita tengok satu perempuan dia tak sembahyang, dia duk makan. Jangan duk pelik. Tapi kalau kita tengok laki-laki tak sembahyang, kita tanya, hang tak sembahyang ke? Kita boleh. Perempuan jangan duk tanya. Kita balik bini kita tak sembahyang, jangan duk tanya. Tak kena tanya, 80 lah. Kena tanya. Kena tanya. 80, 18 tak apa. Dia kata tak tanya apa, 80 lah. 3 kali cucuk kepala lutut dah tu. Takkan ku. Tanya. Kita tak tahu bini dia 80, pasal bini kita muda. Okey, lepas tu kita pun sambung balik tamat tadi. Dia laki-laki ni lam yusalli ma'al qaum.
dia tak semayang. Dia tak semayang. Qal, Nabi pun panggil, ma mana'aka ya fulan an tusalli ma'al qaum? Apa yang menghalang engkau daripada salat bersama dengan kami? Pasal apa tak semayang ni? Pasal apa yang duduk sorang-sorang ni? Qal asabatni janabatan wala ma'. Dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya semalam aku berjunub, wala ma', dan tidak ada air untuk aku mandi. Jadi mungkin laki-laki ni tak tahu lagi berhubung kait dengan tayammum. Dia semalam berjunub. Masa dia tidur tu dia berjunub. Jadi bila dia nak semayang, dia tak ada air nak mandi junub. Tak ada air nak mandi wajib. Jadi pasal itu dia tak semayang. Pasal apa tak ada air? Tuan-tuan, ada cerita. Karut betul. Dia pergi duduk berjunub atas kapal terbang. Dia kata, macam mana tak berjunub ustaz? Lalu pimai pakai skirt. Faham ke tak? Amboi, cerita dengan orang masjid betul sungguh . Dia kata, saya naik kapal terbang, atas kapal terbang mana boleh mandi. Kan? Pramugari pakai pun belah sana belah sini, yang jenis belah. Kan? Yang jenis tak belah lagi sakan, jenis pakai skirt. Dia kata berjunub. Dia kata atas kapal terbang pun hang jadi kerja, buka pintu tendang keluar. Lepas tu nak mayang aku mana atas kapal terbang tu? Jangan duk pergi masuk mandi dalam tu, bunyi kapal terbang tu. Ada siapa tak tahu pergi duk ambil wuduk, silang kaki, angkat, duk gedebak dalam bilik air. Bilik air sempit, kan? Basah habis lantai kapal terbang ni bukan lagu lantai kita, ada wayar, kan? Bahaya boleh meletup. Jangan duk pergi ambil air mayang dalam bilik air. Dia duk pergi masuk buat lagu di rumah dia, juruh ni, basuh ni. Jadi orang yang berjunub atas kapal terbang ni, dia boleh buat apa yang Nabi ajar ni lah. Kan? Tak ada air. Dia kita tayamum ni, pertama air tak ada. Yang kedua, air ada tapi tak boleh guna. Dia bukan semata-mata tak ada air. Tayamum dibenarkan dalam keadaan air tak ada. Ini kita faham elok lah. Yang kedua, air ada, kita tak boleh guna. Pasal apa kita tak boleh guna? Terbakar, patah, sakit, luka, sejuk yang terlampau. Sejuk artinya kalau kita mandi boleh mati. Kan? Artinya air ada tapi kita tak boleh guna air pun boleh tayamum. Air ada tapi cun-cun, ngam-ngam yang untuk minum. Nak mandi tak lepas. Kan? Maka yang ni pun dibenarkan. Ataupun air ada tapi bahaya nak pergi ambil, mudarat kalau kita pergi ambil, maka boleh juga kita tayamum. Jadi kawan ni Nabi kata, alaika bis-sa'id fa innahu yakfika. Hang tak payah mandi, air tak cukup, air tak banyak. Alaika bis-sa'id, alaika bis-sa'id, hang pergi ambil debu tayamum. Debu tayamum macam mana? Bukan pergi duk juruh debu di badan tu pula. Saat ni duk pergi duk bergulin sakan. Jangan duk buat main. Ada hadis sahabat pergi duk bergulin, kan, atas padang pasir tu. Pasal nak bagi, dia kata mandi meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi kalau tak guna debu, ratakan debu ke seluruh tubuh. Jadilah tepung gomak. Penuh habis debu. Tak. Kan? Nabi pun ajak dalam hadis Bukhari bagaimana ketuk, kemudian sapu di tangan, telapak tangan, kemudian sapu di muka. Ataupun ada hadis riwayat yang kedua, yang mana sapu sehingga ke siku. Yang mana dua-dua ni ada hadis. Cuma hadis yang sapu tangan, pergelangan tangan, sapu pergelangan tangan, macam tu je. Macam tu je. Tayamum yang Nabi ajak dekat sahabat tu macam tu saja dalam hadis Bukhari. Itu lebih sahih dan lebih kuat
dia punya keterangan dia daripada sapu sampai ke sini. Tapi tak apa, no problem. Dua-dua tu hanyalah pandangan dan juga boleh diamalkan. Dia kata saya duk sapu, mai kok ni lipat balik kok tu, tikam balik kok ni, tolak pula kok tu. Boleh, tak ada masalah. Kita tak kerah sangat dalam bab tu kerana kedua-duanya ada keterangan, sama ada keterangan dalam Sahih Bukhari tadi ataupun keterangan dalam hadis yang kedua yang dipegang dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Okey, jadi dia pun debulah tayammum ni. Debu tayammum. Debu tayammum ni dia kata apa? Fatayammamu sa'idan tayyiba. Debu daripada permukaan tanah. Jadi mana-mana permukaan yang mana debu dia berasal daripada tanah, boleh kita gunakan. Tak perlulah banyak, hanya sekadar ada. Kita rasa ada. Debu ni benda halus. Ada, kita boleh guna. Pasal apa tak ada ayak kita boleh guna debu? Ayak kemungkinan tak ada. Tapi debu mustahil tak ada. Pasal itu kapal terbang pula. Kapal angkasa. Syekh Muzaffar pergi sana pun dia guna debu. Pasal ayak di sana terhad. Kan? Kita bagi laluan kepada azan. Saya kita sambung sikit hadis ni. Okey tuan-tuan. Bismillah. Jadi hukum tayammum ni seperti mana hukum wuduk dan juga hukum mandi wajib. Maksudnya bila kita bertayammum, dia bukan sahaja boleh mengangkat hadas kecil, dia juga mengangkat hadas besar. Dan apa sahaja yang boleh dilakukan oleh wuduk, boleh dilakukan oleh tayammum. Hukum dia sama. Jadi sebab itu wuduk dengan tayammum ni dari sudut hukumnya sama. Walaupun di sana ada sedikit perbincangan tentang tayammum tak boleh digunakan untuk beberapa kali wuduk. Tapi tak boleh digunakan untuk beberapa kali salat fardu. Tapi boleh digunakan untuk beberapa kali salat sunat. Di sini ada sedikit perbezaan lah. Tapi walau bagaimanapun kalau tuan-tuan pergi ke tempat-tempat yang memang terhad soal ayak ni, go lah, jalanlah dengan tayammum. Okey. Thumma sara an-nabi fashtaka ilayhi an-nas min al-'atash fanazala fada'a fulanan kana yusammihi Abu Raja' wada'a aliyan faqal idhaba fabtaghiya al-ma'. Kemudian bila Nabi nak mula berjalan, mengadulah manusia mereka dahaga dan air tak ada untuk minum. Nabi memanggil Abu Raja dan Sayyidina Ali. Kedua-dua mereka diperintahkan untuk mencari air. Kemudian mereka bertemu. Fatalaqqiya imra'atan, seorang wanita membawa 2 bekas air. Lalu mereka bertanya wanita itu, "Ainal ma'?" Di mana boleh dapat air? Qalat ahidi bil ma' ams hadis sa'ah. Dia kata ada satu tempat jauh sikit, waktu ni memang ada air. Wa natharuna khulufan faqala laha intaliqi idan. Kalau macam tu hang ikut kami. Wanita ni ada air, 2 bekas dekat dia. Sayyidina Ali kata, jom ikut kami. Ila aina? Pergi mana? Qala, depa dua dia jawab. Sayyidina Ali dengan Abu Raja kata, mari ila Rasulillah, kita pergi berjumpa dengan Rasulullah. Qalat, wanita ni bukan Islam. Dia kata, alladhi yuqalu lahu sabi, adakah lelaki yang orang kata dekat dia itu membawa agama baru, yang membawa ajaran baru, yang orang duk heboh, hingat duk bercakap tentang dia tu? Qala huwa alladhi ta'nin. Itulah lelaki yang hang sebut tu, betul lah. Lelaki itulah yang orang tuduh bawa agama baru tu. Maka dia pun pergilah bersama dengan Sayyidina Ali berjumpa dengan Nabi. Qala fastanzaluha an ba'iriha wa da'an nabi bi'ina'in fafarrigha fihi min afwah al-madadatain aw as-satihatain wa awka afwahahuma wa atlaqa al-ghazala wa nudiya fin nas.
Nabi pun buka air, bekas air tu kan. Bekas yang pertama dengan bekas yang kedua. Bekas yang pertama tu besar, bekas yang kedua tu kecil sikit. Menariknya, lepas Nabi buka tu, Nabi panggil semua manusia, seluruh rombongan, mari minum daripada air yang perempuan ni bawa. Bukan setakat minum, Nabi ambil juga satu bekas air, isi, bagi dekat orang yang berjunub tadi, pi mandi. Pergi mandi. Maksudnya bila jumpa air, tak boleh tayamum dah. Kena mandi semula. Dah semua orang minum, bagi pada orang mandi janabah. Peliknya, air perempuan tadi tidak berkurang seperti mana asal. Nabi panggil perempuan tu. Air korang tak? Banyak yang hang bawa tadi ada korang tak sikit lepas mereka minum? Dia kata tak korang dan tak jejah walaupun sedikit. Nabi kata maknanya air yang mereka minum tadi hang tahu bukan daripada bekas hang. Maksudnya air tu mari daripada Nabi SAW. Artinya Nabi tak ambil bahagian dia. Nabi tak ambil hak dia. Nabi tak berhutang apa-apa. Tapi Nabi tetap balas juga jasa dia. Nabi kata ijma'u laha. Ada tak makanan apa? Bawa mari. Depa pun bawa mari ajwah, duqiqah, suwaiqah, ada tepung sikit, ada roti sikit. Depa himpun, boh dalam bekas bagi kat perempuan ni sebagai balasan hadiah. Dia bawa main ayak. Wahai bukan ayak dia, ayak Nabi. Mukjizat. Ayak yang sedikit jadi banyak. Tak korang yang asal. Tetapi pasal apa Nabi tak buat awal? Nabi tak buat awal. Tapi pasal apa? Tuan-tuan, Nabi suruh pergi cari ayak. Padahal Nabi tak payah pergi cari pun boleh buat dah. Kalau kita fikir, pasal apa Nabi panggil Sayyidina Ali pergi cari ayak? Padahal yang nak buat bagi ada ayak tu Nabi. Di sini nak menunjukkan Nabi mengajar manusia sunnatullah, ketentuan Allah. Nabi tak ajak magic. Nabi tak mau didik manusia dengan benda magic. Hampa nak ambil ayak, hampa kena cari. Pasal itu lepas cari ayak, mereka pun tak perasan. Mereka duk rasa minum ayak tu. Walha itu mukjizat Nabi. Dan tuan-tuan, Nabi ni benda-benda pelik yang berlaku pada dia bukanlah selalu. Nak menunjukkan kita manusia yang nak contohi Nabi ni kena usaha. Tak boleh berharap dengan benda-benda terkejut, tergempak. Tak boleh kita tak apalah. Kita buat kenduri ni, kita berdoa banyak-banyak lah bagi cukup. Panggil minyak mana? Panggil tengah 2,000. Order kat catering 500 saja. Lepas tu ada nak cukup, tak apa kita mayang 2 rakaat, doa lagi Allah Ta'ala tolonglah. Duk harap ke Allah Ta'ala tolong. Hang nak untung, tak mau nak keluar lebih. Lepas tu dah mai pukul 1, tak dan berapa orang lauk habis. Bawa duk kalut. Dia kata tak apa ni Allah Ta'ala tak tolong ke apa, duk biar dia lagu ni, duk penaya dia apa semua ni. Tak ada. Kita punya prinsip kena usaha. Pasal itu Nabi SAW dengan sahabat diuji dengan lapak, mereka tak jampi, mereka tak tiup bansi hikmat. Nasi kandang 2, pom, meletup keluar mai. Yang ni tak ada dalam agama. Yang ni tak ada. Nak jembuih bagi banyak, nak jampi, Allah nak tolong berkat ke atas, itu cerita lain. Prinsipnya, buat dulu, usaha, lepas tu ikhtiar, kemudian Allah Ta'ala atur. Pasal itu ini sifatnya, dan panjanglah ceritanya, akhirnya wanita ni pun masuk Islam dan seluruh kaum dia pun masuk Islam. Setelah dia tengok akhlak Nabi SAW. Dan Nabi punya sikap ni, bila orang buat baik, dia akan balas. Pasal itu Nabi kata tahadu
tahabu. Bila orang memberi sesuatu, hendaklah kamu membalasnya semula. Dalam sunnah, bila orang buat sesuatu yang baik, kita wajib untuk membalasnya. Paling kurang ucapan jazakallahu khaira, kita mendoakan dia, ataupun kita memberikan ucapan-ucapan yang baik sebagai tanda membalas budi. Inilah hadis yang berlaku kepada Nabi dan sahabat, seperti mana yang direkodkan oleh Al-Imamul Bukhari di dalam sahihnya di bawah Kitabut Tayammum. Di bawah Kitabut Tayammum. InsyaAllah dalam kuliah akan datang kita akan baca kisah dan hadis yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.